Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Terima kasih saudara tuan pengacara majlis yang dihormati pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai masjid. Dengar ceritanya imam kita seorang bujang lagi. Kepada semua pegawai-pegawai syarak, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimi dan muslimat seterusnya, anak-anak pelajar-pelajar, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, 2 malam lepas saya di Tampin Negeri Sembilan. Kemudian hari Khamis semalam saya berada di Usim di Nilai pukul 10 pagi. Malam tadi saya berada di Kampung Alai, Melaka. Pagi tadi saya berada di Puspen, Tiang 2. Dan sekarang saya dengan tuan-tuan. Pagi besok saya di Ipoh pukul 9 pagi. Habis pukul 12 saya patah balik ke Melaka. Malam besok di Sungai Jernih, Melaka. Air molek, air apa? Air molek Melaka. Kemudian hari Ahad saya ke Sungai Petani jam 2.30 petang dan malamnya saya di Jitra, Kedah. Itu sahajalah jadual yang saya ingat. Lepas tu saya tak ingat. Alhamdulillah boleh sampai, Allah Ta'ala izinkan, mudah sampai. Ada kereta yang bawa saya, ada pemandu yang bantu saya, ada PA yang tolakkan saya ke hulu ke hilir, senang. Sampai dekat Tiang 2, habis ceramah, makan. Malam ni tak tahulah ada makan ke tidak. Ada lagi makan, Allahu Akbar, sonoknya. Naik lagi lah kecil manis saja. Alhamdulillah, banyaknya pertolongan. Subhanallah, duduk di atas dunia ni banyak pertolongan. Jadi tuan-tuan sekarang ni pun banyak pengalaman. Waktu susah ada orang tolong, macam-macam orang tolong. Saya pergi umrah 1 hari, 1 tahun tu saya pergi umrah. Saya pergi sekejap je. 4-5 hari saya balik lah. Sebab saya ada program banyak di TV masa itu. Bila saya sampai di airport di Jeddah, saya nak balik. Saya kena tahan dengan immigration. Dia tanya dekat saya, mana lagi 2 orang? Saya kata saya datang seorang. Mana ada 2 orang? Jemaah saya ada dekat Mekah. Dia kata 2 orang lagi mana? Mahram 2 orang yang ada mahram dengan saya ni. Perempuan 2 orang. Baru saya tengok visa. Makcik mana pula mahram dengan aku ni? 1 makcik, 1 anak dara. Yang anak dara tu okeylah, makcik ni mana pula? Arab tu tanya pada saya, mana dia lagi 2 orang? Kenapa dia orang tak balik? Saya kata saya tak tahu, saya tak kenal pun 2 orang ni. Saya datang seorang. Sudah. Dia kata saya ni menyelundup. Bawa orang tapi tak bawa balik ke Malaysia. Rupa-rupanya tuan-tuan, syarikat umrah tu, dia ambil mana-mana orang, dia tampar saya tumpang mahram. Dia tengok saya datang seorang, dia letaknya orang yang tak ada mahram, tumpang dengan saya. Sudah tuan-tuan, tumpang ni saya teriak lagu Hindustan. Tumpam pam pam pararam. Sudah tuan-tuan. Tumpam pam pam parararam. Oi, saya kena tahan tuan-tuan. Beg saya dah tak tahu ke mana lah. Dia bawa saya ke sini, dia tolak saya ke sini. Oi, kemah tu Arab ni. Tak boleh kata apa kan. Akhirnya penerbangan saya pun dah melepas. Menong saya. Macam mana aku nak balik ni pula? Siapa pula makcik ni? Telefon syarikat umrah. Siapa 2 orang ni?
Ini jemaah kita Ustaz. Apa sebab kau tak bagi tahu aku ni ada orang tumpang mahram? Kenapa tak bagi balik sekali? Kenapa kau buat macam ni? Saya banyak program ni, Syekh. Oi. Akhirnya tuan-tuan, saya kena balik ke Mekah balik. Balik pula ke Mekah. Aduh, cari balik makcik 2 orang tadi ni. Jenuh pujuk dia pula. Makcik tu senang pujuk. Ya anak dara tu, ya Allah, entah ni. Jomlah balik. Saya ada TV tu, saya ada live TV ni, saya ada rakaman ni. Kalau akak berdua tak balik, habislah saya akak. Oi. Tapi dia orang tu bagus. Alhamdulillah. Tak apa Ustaz, kami tolong Ustaz. Wah, Alhamdulillah. Datang balik ke airport besoknya, cok pasport balik, lepas. Saya tengok je pegawai immigration yang tahan saya tengok dia ni yang tahan aku semalam ni. Kecil besar je. Tapi bukan salah dia, salah travel. Kenapa hari tu kau masukkan nama orang di dalam pasport saya? Masa tu kita pakai visa umrah, kena ada mahram semua. Oi, tuan-tuan, 8 jam saya kena tahan dekat dengan airport. Duk menung sorang-sorang, apa aku nak buat ni, apa aku nak, bila aku boleh lepas ni. Tapi tuan-tuan lepas juga. Balik juga ke Malaysia. Beg saya ke mana? Ya, YB kita Datuk. Terima kasih Datuk. Susah-susah je datang. Allahu Akbar. Sopan Datuk Alung kita ni tuan-tuan. Okay. Tuan-tuan yang saya hormati. Simple. Alhamdulillah settle tuan-tuan. Ada sekali tu saya pergi ceramah di Hong Kong. Di Hong Kong dah sampai saya ceramah tuan-tuan. Di tempat tuan-tuan baru hari ni sampai jauhnya tempat tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Dia mana faham, tak faham sudah. Di Hong Kong sampai. Hari ini baru sampai masjid tuan-tuan. Jauh gila tempat tuan-tuan. Melebihi jauh Hong Kong tuan. Bila saya sampai di Hong Kong, ceramah, PA saya pula, dia pergi berjalan di mana tak tahu tuan-tuan, tak balik-balik, dia bawanya dompet saya, dia bawanya duit saya, dia bawa apa semua. Saya pula demam duduk dalam bilik, telefon tak angkat-angkat. Lapar pula tuan-tuan ni. Oh, sudah. Waktu dia pergi keluar dengan kawan-kawan dia tu, dia tengok saya tidur, rasa saya demam, dia tak kejut lah. Kemudian saya pun bangun tidur, berapa dah ni? Aku ni kat mana? Oh, Hong Kong. Saya pun lapar. Nak makan apa ni? Nak minta tolong comeng. Akhirnya tuan-tuan, telefon tak angkat. Kacau ni pun ni. Pergi mana mereka ni tinggal bos. Turun ke bawah. Cari kedai makanan halal. Mananya halal tak ada langsung ni. Susah hati. Ada kedai tu dia tulis halal. Tapi saya tak pernah yakin tu tengok anjing keluar masuk ni halal tak mana. Akhirnya saya masuk satu kedai serba neka. Saya jumpa dengan cashier kat kaunter tu. Saya kata saya ni orang Islam. I'm Muslim. I want something food like something food halal food like you know biscuit. Dia tak faham. I'm Muslim. Oh, dia tanya kawan dia. Oh, salah. Dia pun dia kata apa pula. Saya kata halal food. You have halal food? Oh, salah. Sudah tuan-tuan. Dia tak faham. Kita cakap pula dah. Dia kata apa kita pun tak tahu. Lebih kurang macam tu lah bahasa dia. Saya pun pusing kedai-kedai tu jumpa makanan made in Malaysia. Oh, halal jakin pula. Bangga je saya tuan-tuan. Saya bawa pergi dekat dia. You see? Halal. Made in Malaysia. Halal, you see? Wah, sudah tuan-tuan. Dia tak faham kejadian kau lah. Saya pun makan, dah duduk dalam bilik. Ngak, lapik perut. Alhamdulillah. Ada juga nak buat untuk darah tuan-tuan. Oh, susah sungguh. Lupa terbuat duit nak tukar pula dia pun ambil. Itu di Hong Kong. Satu kali saya dijemput ceramah di sebuah universiti di Australia. Okey, Australia tuan-tuan sampai. Australia 4 kali saya ceramah. Sini baru sekali. Jauh sungguh sini tuan-tuan. Mana faham tak faham. Jangan marah saya musik ya. Di YB selalu jemput saya tuan-tuan. Pergi ke Australia.
Saya nak balik, tuan-tuan. Saya jumpa pramugari Malaysia 4 orang, 5 orang, pilot 2 orang. Jalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, flight berapa? Sama dengan encik semualah. Oh, mas. Mas. Bila saya sampai dekat yang scan tu, barang-barang semua masuk badan dalam scan tu, menyala pula dah lampu. Oh, sudah. Cincin dah buka, jam dah buka, apa lagi ni? Dia suruh saya pergi belakang balik. Oh. Menyala lagi. Saya malu, tuan-tuan. Pramugari 4 orang tengok saya. Aduh, mana aku nak letak muka ni pula. Ustaz belakang balik, bunyi. Ustaz belakang balik, bunyi. Pegawai dia datang. Oh, supervisor dia datang. Sir, please. Sir, please, this way, sir. Sorry, this way, what? This way. Oh, this way. This way, mana saya tahu. Kan orang Australia kan cakap macam tu. Have a nice day, sir. Masa bila pula aku nak mati ni? Rupanya have a nice day. Bahasa kita, dia pun punya lain. Have a nice day, sir. Oh, nice sajalah kita pun. Dia nak buat apa ni pula, tuan-tuan? Oi, Allah, dia suruh saya masuk dalam satu mesin, duduk dalam mesin tu. Duduk dalam mesin tu pusing saya. Saya duduk dalam tu dialam, mesin tu yang pusing. Yang pramugari dengan pilot duduk tengok. Aduh, malunya tuan-tuan. Oi, orang semua kat tengok. Kena blend. Kena blender tuan-tuan. Habis pusing tu, dia suruh saya keluar. Dia tunjuk dekat komputer dia. What's this, sir? Dia tunjuk dekat badan saya tu, ada satu warna hijau dekat dada saya. You know what this, sir? I don't know. Sorry? You know? Your body, sir? I know, it's my body. Sir, I know busybody. I don't know. Pasti nak. Apa benda, tuan-tuan? Warna hijau. Baru saya teringat, saya buat jantung. Dalam jantung saya ni ada besi, titanium, platinum, semuanya ada. Ada 3 besi di sini. Baru saya teringat, I say, man, this stent, angio stent, you know, it's for my heart stent. You have any letter from doctor, confirmation from doctor? Astaghfirullahalazim, dia nak pula surat confirmation bahawa saya ni pengidap sakit jantung. Kepala otak kau, manalah aku tahu. La ilaha illallah, mana saya bawa surat pengesahan yang saya ni ada sakit jantung? Saya kata, mana ada? Saya dah buat stand. Itu stand tu, saya cakap. Dia nak bukti bahawa saya ni ada stand, ada besi dalam jantung saya. Bincang-bincang, pompang semua. Lepas, alhamdulillah. Paling saya tak boleh ingat. Pramugari kata, lepas juga Datuk ya. Oh. Aduh. Nyusahkan betul, tuan-tuan. Malah dah saya pergi negeri tu. Kalau dia orang jemput ceramah pun saya tak nak, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab bila saya sampai situ, dia suruh saya baris. Saya pun baris. Bawa beg. Beg letak di bawah. Baris. Tiba-tiba datang anjing. Dia suruh hidu. Hidu beg, hidu ni. Oh, sudah anjing lah pula. Kena samak lah aku pula. Saya punya menjampi, tuan-tuan. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw. Janganlah kau sedut aku pula. Tak lagi kau hidup. Kau jilat lah aku. Habislah aku. Alhamdulillah, tuan-tuan. Anjing tu faham. Lari ke tepi anjing tu. Itu di Australia, tuan-tuan. Dia buka beg saya, dia suruh declare macam-macam apa benda yang saya bawa, declare, suruh masuk pula lorong sana. This way, sir. Okay. What's this, sir? This is biscuit. Sorry. Biscuit Mary. Mary? Biscuit Mary.
Oh, dia tak faham skut Mary. Kita faham. And this suck. This is serunding. Serunding. Oh, sudah tuan-tuan. Kena declare semua. Ikan bilis lah, daging lah. Saya cerita kat dia semua. Oh, serunding. Masya Allah. Itu negara dia orang. Saya fikir-fikir pula, salah kah? Tak salah. Yang kau gatal pergi buat apa? Salah kita lah yang kau gatal pergi buat apa? Tanggunglah. Baik kau pergi Melaka. Nasi pun orang sediakan, nasi Arab pun orang bagi, selesai masalah. Tak ada buah anjing nak siasat kat pintu tu. Gatal nak pergi, kau tanggunglah tuan-tuan. Setahun. Last saya pergi sebelum COVID. Umrah. Masa tu saya bawa 4 bas. Tapi bas tu tinggal dekat KLIA lah. Orang je pergi. Jangan tuan-tuan faham saya buat bas. Tu pula 4 biji. Oi, bukan. Maknanya rombongan seramai 4 bas. Tak tahulah berapa ratus orang bawa pergi. Saya pergi lewat 2 hari. Sebab saya ada live di Forum Perdana TV1. Bila saya masuk kapal terbang, Allah, tiba-tiba peti meletup di sambarnya pintu kapal terbang kami. Bergegar kapal terbang. Oh, sudah, subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bau berasak. Saya tanya dekat Tok Arab, apa nama pemugara Kelang Kabut tu, apa masalah dia? Dia kata kilat sambar dia. Oh, sudah. Kemudian tuan-tuan, lama duk tunggu like kapal terbang buat pengumuman. Sila keluar. Tak jadi terbang. Sebab pintu kapal terbang tak boleh tutup. Oh. Orang belakang dia kata tutup je lah. Jangan abang, buat je terbuka tengah jalan abang. Jatuh seorang-seorang tengah laut, mampu kita. Akhirnya balik disediakan hotel. Alhamdulillah. Dapat hotel duduk dekat Dengkil. Oh, relax. Besok datang balik tuan-tuan. Nak naik flight yang baru pula. Masuk lagi sekali. Tengah-tengah duduk pakai lah apa semua, relax semua. Bau berasak kapal terbang lah. Datang teknisian Malaysia. Bang, kenapa bang? Ada fuse terbakar lah. Itu yang bau hangit. Oh, sudah. Boleh terbang bang? Kita cuba lah. Hai, bayang tuan-tuan kapal terbang hangit. Dia punya wayar apa tak tahu terbakar. Fuse ke apa benda nak kita tahu. Lagi sekali diminta sebelum mau keluar dan ambil tiket kupon, duduk dekat Mary Brown secret recipe. Tunggu makan mi lah apalah bila lah. Diminta kepada penumpang Saudi Air Kuala Lumpur ke Madinah. Sila lepas ke pintu. Boleh lah. Ada 2-3 pasangan kami tak nak pergi ustaz. Mula-mula peti. Hari ni asap terbakar lah apa, kami tak nak pergi ustaz. Cancel. Bye-bye balik tuan. Mereka tak confident tuan. Alhamdulillah sampai juga. Ustaz, ceramah kita malam ni syafaat. Apa kena-mengena dengan kapal kilat lawan dia ustaz? Orang cerita bab syafaat. Ustaz cerita, ustaz kena stand lah. Ustaz duduk so lah apa benda ustaz? Saya nak cerita, susahnya kita dalam dunia akan settle. Tuan-tuan sekarang ada susah apa dalam dunia ni? Settle Kak Nak. Kak Nak kerja mana ustaz? Betul? Luka semalam terbiak baku. Settle, potong je. Sebab tu namanya diabetes. Kalau makcik tak kawal kencing manis makcik, dia potong betis. Sebab tu nama dia diabetes. Kalau betis pun dah dipotong, tak kawal juga, dia potong peha. Paha. Kalau peha pun makcik tak nak kawal, buang peha. Nama dia settle. Hei tuan-tuan, saya operate 5 kali tuan-tuan. 5 kali bius. Malam saya cakap, bius, settle. Saya nak buat angiogram ni pun bius. Saya tak nak fikir masalah. Sebab mula-mula saya tak bius. Saya boleh nyembang dengan doktor tu.
Ustaz ceramah di mana Ustaz? Saya baru balik Aceh. Sebelum tu saya pergi umrah. Oh, tengok duk buat tu. Gimbal duk tengok skrin dekat bilik pembedahan tu. Oh, lepas tu saya pergi ke Terengganu. Lepas Terengganu pergi ke Kelantan tu yang semalam tu pasal berat dada dia hantar kecemasan. Oh. Lepas tu dia diam tau, doktor tu diam. Kenapa tak? Datuk tak tahu ke Datuk dah kena serangan jantung 2 kali? Saya tak tahu. Mana situ? Dah 2 kali Datuk kena serangan jantung. Oh ya ke? Nampak ni langsung tak nampak apa dah. Sudah tuan-tuan. Sudah. Datuk tahu tak Datuk dah kena sumbat 99.99% 3 saluran sumbat. Yang doktor tu cuak, pembantu dia pun cuak, second doktor pun cuak, agak-agak saya macam mana? Kalau dia pun Allah, la ilaha illallah, Allah. Kalau dia pun Allah, saya lagi panjang. Allah lagi panjang, tuan-tuan. Pak saya tak sangka yang saya ni jantung tersumbat. Pak saya semalam dah buat semua, saya okey. Tidak ada masalah jantung. Dalam keadaan kritikal macam tu, ada pembantu lagi seorang, doktor nombor 3 masuk, dia kata dekat doktor yang daripada tenaga pengajar tu, Datuk, pesakit di luar tak nak buat. Hari ni dia serahkan stand dia pada Ustaz Kazim. Orang tu tarik diri daripada buat stand NGO, dia bagikan 1 stand dia pada saya. Sebab saya 3 tersumbat. Nak selamatkan nyawa dulu, bagi ke Ustaz Kazim. Alhamdulillah. Doktor, Alhamdulillah. Saya lagi panjang, Alhamdulillah. Ya Allah. Saya tanya pula, lambat lagi kah doktor? Tak lambat Datuk, 45 minit. Allah, 45 minit pula tuan-tuan. Punya seriau nak tengok masuk. 1 diselamatkan, 2 tangguh dulu. Pak saya stand tak ada. Sebab saya tak dijadual untuk masukkan stand. Saya hanya dijadual buat NGO test saja. Sumbat ke tidak? Tengok-tengok sumbat. Tiba-tiba ada orang bagi dekat saya stand. Alhamdulillah. Masuk dalam ward CCU, rehat 5 hari. Menong tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir. Dalam dunia ada masalah, settle. Buat kali kedua, doktor tanya, kita akan buat stand Ustaz, tapi bukan daripada sini, tapi daripada paha Ustaz. Ustaz nak buat macam mana? Saya nak bius sepenuhnya, saya tak nak fikir masalah apa. Saya tak nampak doktor tu buat apa ke apa. Kok suka hampa lah, aku dah bius sedar-sedar atas katil. Saya masih ingat tuan-tuan, bila saya bius yang ketiga, doktor perempuan Cina datang. Dia nak operate, depa nak operate saya, pakar bius datang. Halo Encik Ustaz, saya doktor ini, saya pakar bius lah. Okey. Jadi saya ada beberapa soalan untuk Encik Ustaz lah. Ya. Encik Ustaz ada darah tinggi? Oh, darah tinggi tak ada. Kencing manis ada? Kencing manis ada. Jantung ada? Jantung ada. Wah, macam mana you mau operate you ada sakit jantung? Tadi doktor cakap jantung, saya cakap saya ada jantung, sakit jantung saya tak ada. Saya maksudkan sakit jantung. Oh, doktor cakap jantung ada? Ada. Bila nak buat operate tuan-tuan, dia bagi dekat saya hak letak situ. Dalam kiraan 10 you akan tidur Saya dia pekuk-pekuk je tuan-tuan, mengucap tu la ilaha illallah. Tak ada nak berlayar, tak tahu dah, sedar-sedar atas katil je tuan-tuan. Yang lagi saya tak boleh lupa tuan-tuan, bius yang saya buat satu operation, doktor tak sedar, yang saya dah sedar. Dan saya sedar, mereka tak sedar, yang saya dah sedar. Oh, sudah. Sakit tuan-tuan. Meleleh air mata ni. Mata tu buka. Yang doktor, nurse tanya, ya lah tuan-tuan.
Yang saya duduk tahan sakit ni keluar kata. Mata satu nurse tengok. Ustaz dah sedar ke? Klik mata saya tuan-tuan. Weh, dia dah sedar. Kata dia. Oh, tuan-tuan, ini pengalaman saya. Settle tuan-tuan. Tambah pula nurse yang jaga tu pula. Allah. Rasa macam malas balik. Yang saya tak boleh lupa, bila saya nak balik, nurse tadi pakat berdiri dekat kaunter. Selamat. Okey Ustaz, jumpa lagi. Ustaz, jumpa lagi. Apa nak jumpa aku macam hebat? Nak suruh aku masuk wad balik. Jumpa lagi Ustaz. No, tak mau jumpa dah. Aku tak mau dah masuk hospital. Tuan-tuan, saya nak cakap apa? Itulah masalah dalam dunia. Boleh settle. Ini tolong, bius tolong, nurse tolong, doktor tolong, mak tolong, wadi tolong. Viral tolong, Abid Liu tolong. Oi, banyak tuan-tuan. Ketua kampung tolong, isteri tolong. Yang sakit buah pinggang, mak bantu. Yang tulang reput, penderma organ tolong dalam dunia. Abang-abang di sini saya tengok ada yang mata tak nampak, ada yang buta pun. Kalau yang mana mata tu buta, saya cadangkan ada satu doktor di Singapura, dia merawat mata cukup cantik. Celik mata. Nama dia Dr. Ismadi. Jadi tuan-tuan cuba pergi tengok di Singapura, pakar mata Dr. Ismadi. Yang tak gelap tu kau pun tak faham tuan-tuan. Ismadi mana pula ni tuan-tuan? Ibu mertuaku. Dia korek mata Kasim Selamat tu tuan-tuan. Jadi betul mata Kasim Selamat tu. Kasim Selamat pula pergi ambil gerpu pergi cocok pula. Daripada Kasim Selamat, tukar nama jadi Kasim Tak Selamat terus. Tuan-tuan, semua orang akan ada ujian ni. Jadi tuan-tuan jangan takut. Kita boleh settle. Kak nak ada ujian tak? Ada ujian suami. Suami kak nak teruk Ustaz, minta cerai. Selesai masalah. Keluar pada mahkamah syariah, merdeka. Sekarang kat Oktober, bila masa merdeka? Kata jaga dekat jabat mahkamah tu. Sebab Kak Leha dah keluar daripada masalah. Abang-abang, kalau isteri abang-abang ni, mulut pepek, cerai je bang. Selesai masalah. Pergi sekolah saya, stok banyak. Oh, sekolah saya stok banyak. 68, 79, semua ada tuan. Yang tak berhenti langsung benar-benar. Boleh settle. Tapi tuan-tuan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada kita pasti akan merasai mati. Bila kita mati, agak-agak siapa boleh tolong? Marab buka. Malaikat datang. Kejap malaikat. Bius. Saya tak nak fikir apa dah. Ada malaikat muka nakir tu nak bius kita. Tak boleh bius tuan-tuan. Tak boleh bius. Jawablah kau. Siapa nak tolong? Boleh isteri letak iPhone 15 PRO. Masa nak tanam mayat tu, isteri lempar handphone. Abang, tu handphone tu apa pekor tau? Tak boleh dah. Nak boleh hafal kan? Hang duduk seorang-seorang dalam kubur tu. Agak-agak siapa yang nak tolong kita dalam kubur tu? Amalan kita, Quran kita, sembahyang kita, puasa kita, silaturahim kita, sedekah kita. Orang tak boleh tolong tuan-tuan. Kok ada anak soleh, solehah, alhamdulillah. Kok ada pahala, alhamdulillah. Ada pula orang tak percaya dengan siksa kubur. Dia kata, Ustaz, malaikat Jibril tu seorang dia je buat kerja. Apa masalah? Seorang dia je buat kerja cukup. Kenapa Allah jadikan untuk soal manusia dalam kubur sampai kena ada 2 malaikat? Apa besar sangat ke manusia ni? Soalan sampai 2 kiri kanan, muka dan nakik. Soalan ketiga saya, Ustaz, kenapa malaikat pergi tanya pada mayat? Mana dia pernah jawab? Tanya yang hidup pun tak jawab. Ini soalan saya, Ustaz.
Saya tengok je pakcik ni. Kalau kira kan hospital tanya orang buta tu, kosong banyak. Layak pakcik ni masuk. Kita tak tahu, tak belajar, tak nak ambil tahu. Bukan kata tak nak ambil tahu, sebut pun salah. Saya seronok hari ni YB kita datang. Dia diam, suruh resmi. Tidak cakap, tidak pun tidak. No, diam. Dulu YB suka bercakap. Dijemput kepada yang berhormat untuk meresmikan ceramah perdana pada malam ini. Silakan yang berhormat. Saya berasa berbahagia kerana dapat meresmikan ceramah perdana pada malam ini. Ceramah ini sesungguhnya satu usaha amar ma'ruf munkar nakir. Sudah. Saya yang duduk di bawah tu masa bila pula bukan nakir ya. Munkar nakir dalam kubur tu sedap tak? Ada orang sebut nama kita ke? Bukan amar ma'ruf munkar nakir, amar ma'ruf nahi munkar. Di belasanya amar ma'ruf munkar nakir. La ilaha illallah. Bila kita mati tuan-tuan, jumpalah kita dengan benda-benda ni. Lambat lagi ke Ustaz? Tak lambat lah. Saya duduk di pada Hotel Jasin tu, nak mari ke tempat tuan-tuan, saya jumpa 2 ke 3 kubur. Semua tepi jalan. Saya tengok kubur belah kiri ni. Assalamualaikum ya ahli diyar. Kubur. Jalan lalu depan lagi. Lagi sekali kubur. Hai ya Allah, ya Allah, oh ya Allah. Bayangkan tuan-tuan kalau kita dalam kubur. Bertemulah kita dengan apa yang kita hari ini. Ada yang ragu-ragu, ada yang yakin. Bertemulah kita dengan apa yang kita buat sekarang. Pahala tu dapat tak? Pahala ni boleh tolong tak? Anak yang soleh boleh tolong tak? Wakaf kita berjalan ke tidak? Dah duduk dalam kubur baru nyesal. Kalaulah aku tahu macam ni aku wakaf banyak-banyak. Kalaulah aku tahu macam ni aku usaha banyak-banyak untuk didik anak aku jadi orang baik. Kalaulah macam ni susahnya dalam kubur, aku nak tuntut ilmu, aku nak sampaikan ilmu. Sayang, 3 benda ni aku tak dapat. Aku tak buat dulu. Syukur pada Allah tuan-tuan, Allah panjangkan umur kita lagi untuk kita berbuat amalan. Baik. Mudah-mudahan mukaddimah kita tadi ada manfaat. Mukaddimah 45 minit mukaddimah. Itu mukaddimah, isinya 2 jam setengah. Ustaz malam ni bola kan? Malaysia lawan India, habis lawan sikit. Tuan-tuan, tajuk malam ni syafaat. Saya kata tadi, saya ada banyak masalah, tapi selesai. Di hari kiamat, masalah kita lagi banyak daripada dunia. Agak-agak boleh settle masalah kita. Kita perlukan sesuatu yang membantu kita. Nama dia syafaat. Di dunia, kita banyak boleh bantu. Saya ceramah di Mekah, di konsulat Malaysia, di Jeddah. Habis-habis ceramah, pegawai konsulat tu, dia kata, Datuk, saya ada hal sikit. Datuk, makanlah. Saya emergency. Kenapa? Ada 1 jemaah dari Malaysia tak boleh balik ke Malaysia sebab tiket balik syarikat travel tak ambil. Sekarang terkandas di airport. Dah 2 hari 1 malam. Syarikat tu pergi mana? Telefon tutup, dia punya mutawif lari, dia punya wakil tak ada, tinggal jemaah nak balik tak tahu tiket tak ada. Saya pun habis makan, saya balik 2-3 hari, keluar dalam paper, selamat dibawa balik ke Malaysia. Alhamdulillah. Ada penolong dia. Di hari kiamat macam mana tuan-tuan? Kalaulah hari kiamat macam ni punya pada mahsyar, okey lah. Okey lah kalau pada mahsyar macam ni. Tuan imam kita ni mengurusi majlis, dapat tiang pula kipas atas kepala, okey lah. Saya pula ada mikrofon, boleh dapat kursi hakim macam ni, kira okey lah. Kak Leha pula kipas atas kepala, lega. Tapi di hari kiamat Kak Leha bukan macam ni. Bukan macam ni. Saya ni habis ceramah tak lagi pukul 9 habis. Di hari kiamat, di padang mahsyar, bukan macam ni.
Masing-masing ada tempat lepak, masing-masing ada duduk, masing-masing ada maq'ad, tempat duduk masing-masing. Di padang mahsyar, hang pijak aku pijak kamu, kamu pijak aku. Tak tahu siapa paling bawah, siapa paling atas. Duduk situ. Dengan matahari je, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan dahaganya, dengan lamanya menunggu untuk dihisap. Seorang. Bilalah giliran aku ni. Yang ni. Sebab tu tuan-tuan, jangan kata kita ni baik. Jangan cakap kita ni baik. Setiap daripada kita ni ada dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap daripada anak Adam buat dosa. Pasal apa? Sebab kita ni ada dua. Kita ni ada dua sifat. Satu sifat taqwa, satu lagi sifat fujur. Satu sifat orang baik, satu sifat orang jahat dalam diri kita. Ada saat kita jadi orang baik, saat lagi kita jadi jahat. Sebab apa? Sebab dalam diri kita adanya yang dipanggil sebagai nafsu. Adanya yang dipanggil sebagai ketaatan. Dia berbeza. Malaikat dia tak ada nafsu. Malaikat dia tak ada nafsu. Dia cuma ada satu sifat untuk taat kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan takkan jumpa malaikat yang buat jahat. Malaikat baik je. Dia tak berani lawan Allah. Dia tak berani melanggar perintah Allah. Tak berani tuan-tuan. Ma'amarahum. Apa yang Allah bagi pada malaikat tak pernah dia lawan. Taat belaka. Ada satu lagi makhluk, nama dia haiwan. Haiwan ni pula tak ada pula sifat tu. Dia cuma ada satu perangai, nama dia nafsu. Nafsu pula. Akal apa semua kerja kita ni tak ada. Dia cuma ada nafsu. Kerja dia makan. Beranak makan, tidur. Itulah kerja haiwan. Tapi manusia ni tuan-tuan, dia ada dua. Saat dia jadi baik. Saat dia jadi baik, sembahyang syak. Allahu Akbar. Berdoa, Ya Allah, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Sembahyang sunat. Allahu Akbar. Dia pun turun tangga masjid. Allahu Akbar. Mana kasut aku Mana lah. Tang sini aku landing tadi. Aku parking tang sini. Mana lah. Cari sampai ke belakang tak jumpa. Patah balik ke pintu depan. Aku datang berkasut. Takkan balik kaki ayam. Lama-lama dia rembat kasut siapa tak tahu. Dia rembat tuan-tuan. Mana boleh datang berkasut balik kaki ayam. Mana boleh. Dia ambil tak tahu kasut siapa selama rok balik rumah. Isteri tanya, tahu kasut abang tu? Dia rupanya dia rembat kasut YB. La ilaha illallah. Inilah manusia. Tadi kamu semayang, Allah. Ini dia ni. Ada masa kau jadi baik, ada masanya kau jadi jahat. Sebab itu manusia ni Allah Ta'ala sebut nama dia dengan berbagai gelaran di dalam Al-Quran. Kalau malaikat, kalau hewan. Tapi untuk manusia, macam-macam gelaran Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pada kita gelaran bashar. Kadang-kadang Allah panggil kita ni ins. Wahai manusia, wa ma khalaqatul jinna wal ins. Allah panggil kita insan. Kadang-kadang Allah panggil kita nas. Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing dia panggil. Ada yang panggil insan, ada yang panggil ins, ada yang panggil nas, ada yang panggil bashar, ada yang panggil rajulun. Macam-macam bahasa yang Allah panggil pada kita. Sebab kita ni tuan-tuan, macam-macam kerana ada. Ada yang terlalu mulia, namanya maksum untuk Nabi dan Rasul. Ada yang menghampiri peringkat yang begitu hebat, yang kita panggil sebagai siddiqin. Tak tahu kita ni jatuh kepada nombor berapa. Persoalan dia, kita tak boleh mendakwa kita baik. Hanya Allah saja yang tahu sama ada kita ni baik atau kita ni jahat.
Maka ada kira bicara di hari kiamat. Yaumul hisab. Nak tengok baik ke, nak tengok jahat ke, bukan kita tentukan. Allah menentukan. Nama dia apa? Yaumul hisab. Siapa yang tentukan? Allah yang tentukan. Kalaulah kita tentukan, memang kita tulis kita baik. Sebab tu kita tak boleh tentu. Dan jangan mendakwa kita baik. Dan jangan hentam orang jahat. Belum tentu kita baik, belum tentu kita diterima. Kalau kita ni boleh tentu, seronok tuan-tuan. Di masjid kita ni banyak tabung. Masuk RM1. Tabung, masuk RM1. Kemudian cakap dengan malaikat belah kanan. Tulis RM1,000. Ha? Okey, RM1,000 lah. Tulis RM1 pula. Okey? Cegeng pula. Malaikat muhang. Ya. Tuan-tuan ingat dengan kauting boleh tak? Bila buat jahat, pergi raba upah leha. Upah leha pergi pasal malam, dia pergi raba punggung upah leha. Balik dia kata dekat malaikat yang tulis jahat. Jangan tulis pula. Relax lah, tulis pula. Mana mahu tuan-tuan tu? Malaikat ni kerja dia mencatat saja. Besok di hari kiamat akan dibentangkan. Jahat, baik akan dibentangkan. Siapa hakim? Allah. Apa yang akan jadi saksi? Apa badan kamu? Mata akan dipersoal, tangan akan dipersoal, kaki akan dipersoal, dahi pun, ubun-ubun pun akan dipersoal. Oh, sudah. Mana ada imam kita? Ayat ubun-ubun apa tu? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana dia hafiz ni lah. Baca Iqra' tengok. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sambung. Baca. Ya. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Dah, cukup. Oh, bagus. Nyesek aku letak malam ni. Tu, ayat dalam Iqra'. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Benda yang Allah akan siasat ni, ubun-ubun ni, nama dia nasiyah. Cuba makcik-makcik kalau ada masalah, makcik-makcik pegang tak mana? Tang kepala. Allah. Nampak? Kompong duit tak ada. Ada orang bila ada masalah, jarang tuan-tuan. Kita ni kalau penimpa, anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Kita kalau buat silap, gini, aduh, aku pun silap betul dah nampak. Automatik di sini nama dia. Di sini. Kepala otak kau mana kepala otak kau? Di sini tuan-tuan. Bahagian ini, sampai di bahagian ini, nama dia apa? Nama dia nasiyah. Ubun-ubun. Kerana apa? Kerana ubun-ubun inilah yang berfikir bila nak buat apa-apa benda. Di sini. Ubun-ubun. Allah sebut dalam Quran. Siapa-siapa yang masih nak buat jahat, nanti di hari kiamat, kami campak ubun-ubun dia itu. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun yang berbohong, ubun-ubun yang buat jahat. Masya Allah, tuan-tuan. Ubun-ubun. Ni berapa ramai tuan-tuan yang nak buat jahat ni. 8.5 tak konti ni. Balik. Nampak ni. Hai tuan-tuan. Tu yang baik.
ada yang jahat. Ceramah tak berhenti ni. Aku potong elektrik lagi. Tuan-tuan. Itu nama dia ubun-ubun. Nanti di hari kiamat Allah mampu kita tuan-tuan. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, kita pun tak tahu antara kita baik dan amalan jahat kita buat mana yang paling banyak. Saya rasa saya amalan baik paling banyak, Ustaz. Cara gelak tu pun jahat dah. Kamu kata baik. Macam mana Abang Ji kata Abang Ji baik? Saya tiap-tiap waktu saya sembahyang di masjid. Subuh saya tak tinggal, Ustaz. Tiap-tiap waktu sejak saya pencin, Ustaz. Tuan Imam pun tak datang. Saya datang. Hari itu seminggu pengurusi tak sampai. Saya sampai. Hari itu saya datang awal seminggu, Ustaz. Pukul 5 saya datang dah. Masuk waktu 5.48, Ustaz. Saya pukul 5 saya sampai. Pengurusi tak silap dia sampai pukul 6. Saya buka tingkap, buka pintu ke. Bila saya sembahyang sunat tu, dia baru naik. Saya katalah, baru tahu siapa dia tawar. Nampak tuan-tuan. Memanglah kau rajin sembahyang, tapi kau riak, kau wujud. Lingkup kita. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh menilai hati kita, hati orang. Kita tak tahu. Allah lah sebaik-baik hakim dia. Tengok di hari kiamat, Allah. Aduh. Kita perlukan bantuan. Kita perlukan syafaat. Cantik dah aku ni, tapi aduh, siapa yang boleh bagi bantuan? Inilah nama dia syafaat. Allah nak tolong kita lagi tuan-tuan, nak juga bagi kita ni masuk syurga. Allah bagi lagi syafaat kepada kita. Qulillahu syafa'at jami'a. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, hak Allah lah syafaat. Allah boleh bagi semua pada kita. Maknanya tuan-tuan, kita ni berhak, insya-Allah kita boleh dapat syafaat. Soalannya, adakah kita layak dapat syafaat? Bagaimana kita nak dapat syafaat di hari kiamat? Yang ni baru nak masuk tajuk. Sudah. Bila habis? Baik, satu hari Nabi SAW ditanya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia di hari kiamat bila mendapat syafaat, wahai Rasulullah? Ni dia. Abu Hurairah tanya. Abu Hurairah tanya dekat Nabi Muhammad, siapa orang yang paling berbahagia yang akan dapat syafaat di hari kiamat ya Rasulullah? Bila Abu Hurairah tanya, Nabi kata dekat Abu Hurairah, aku harap tak ada lah orang lain yang tanya lebih awal daripada kamu, wahai Abu Hurairah. Sebab aku tengok kamu ni cukup ambil berat tentang benda-benda ni. Maka Nabi pun menjawab dalam satu hadis yang terkenal. Kata Nabi SAW, as'adun syafa'ati yaumal qiyamah man qala ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Kata Nabi SAW, orang yang paling berbahagia, yang akan mendapat syafaat di hari kiamat, ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Ikhlas daripada hatinya, ikhlas daripada diri dia, dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Orang ini akan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad, akan mendapat syafaat daripada Allah Ta'ala di hari kiamat. Pertama, apa makna syafaat? Syafaat, lawan dia ialah witir. Semayang, Ustaz? Tu semayang witir. Lain. Syafaat makna dia genap. Witir maknanya ganjil. Syafaat maknanya mencukupkan.
Witir maknanya satu. Syafaat maknanya sesuatu yang menolong, yang membantu, yang menjadikan kita ni selamat. Daripada tak cukup 8, ada orang top up jadi 2. Tu nama dia syafaat jadi 10. Kita ada 8, syarat nak masuk 2. Dia tambah syarat nak masuk 10. Tambah lagi 2, dapatlah 10. Boleh masuk. 2 tu dipanggil sebagai syafa'ah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa istilah kita, apa dia syafa'at? Bantuan daripada Allah dan orang-orang yang diberikan hak untuk memberi syafaat, memberikan pertolongan di hari kiamat kepada manusia. Ada syafaat yang mengeluarkan daripada neraka masuk syurga. Ada syafaat yang memudahkan urusan masuk syurga tanpa hisab. Ada syafaat yang meringankan ahli neraka. Ada syafaat, tuan-tuan, dah nak masuk neraka dah, masuk syurga pula. Inilah syafaat-syafaat yang menanti kita di hari kiamat. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan jangan susah hati dengan masalah dalam dunia. Akan ada settle. Yang kita kena susah hati ialah macam mana aku di hari kiamat nanti. Siapa nak bagi syafaat pada aku? Maka nombor 1, Nabi bagi tahu. Allah kata nak dapat syafaat nombor 1 apa dia? Nabi buka. Kalimah dia apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Alhamdulillah kita sekurang-kurangnya dalam sehari 9 kali sebut benda ni. Sekurang-kurangnya. Semayang subuh kita sebut sampai isyak. Subuh sekali. Bila tahiyat? Asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isyak 2 kali. Jumlahnya 9. Sekurang-kurangnya. Kalau yang rajin buat semayang sunat, lagi banyak. Kalau yang rajin tahlil, lagi banyak. Duk saja-saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hari ni dah kurang sikit dah. Sebab dia ada orang cakap, buat tahlil bid'ah. Tak buat tahlil makcik, bid'ah, masuk neraka. Loh. Sekurang-kurangnya kau sebut la ilaha illallah. 1. 2. Ada syarat kat leha. Khalisan min qalbih. Ikhlas daripada hati. Kita mengaku bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, ikhlas daripada hati. Tak ada syirik, tak ada menduakan Allah, tak ada melemahkan Allah, tak ada menolak perintah Allah. Kita hidup dalam dunia ni, semua setuju dengan Tuhan. La ilaha illallah. Tuan Haji sakit apa? Saya ni tak tahu sakit apa, Ustaz. Malam-malam tak boleh tidur, Ustaz. Tak sakit satu badan. Betul? Dah pergi hospital, doktor kata sihat. Berubat dengan syifa apa, daru-daru semua. Tak ada sakit. Tak tahulah kenapa Tuhan uji saya macam ini. Baik. Saya tengok Haji Dolah tu, Ustaz, hidup dia senang. Tengah-tengah ceramah pun dia tidur. Yang saya ni susah hati, tak boleh tidur, tak boleh. Kenapa Allah zalim? Hai? Abang kata Allah Ta'ala zalim? Yalah, orang lain boleh tidur, orang lain sihat. Kenapa saya sakit? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya apa, abang? Abang kena belajar sifatnya, belajar rukunnya, belajar perkara yang membatalkan syahadat. Bila abang tak setuju dengan perintah Allah, abang, Allah uji kita, bang. Yalah, kalau uji-uji pun, uji Rashid tak apa juga. Ini uji-uji macam ini. Abang dah tidur bertahun, 60 tahun. Abang tak boleh tidur per hari, baru seminggu, Ustaz. Habis itu takkan abang nak lupa nikmat 60 tahun. Sabarlah. Pandang baik, kenapa Allah tak bagi tidur. Mungkin kita ada buat salah. Allah sayang pada kita. Allah suruh kita taubat. Pergi sembahyang malam. Jangan duk gelisah, duk main TikTok.
Tak boleh tidur main TikTok. Tengok orang accident, tengok gambar ni, tengok orang jatuh pokok ni parah ni. Tenang. Apa? Susah hati pula. Sekali dia tengok TikTok lah, menyanyi pula. Pinjam 100, Nurni Lamsari. Tengah malam pukul 3 pagi, pinjam 100. Astaghfirullahaladzim. Allah ni dia sayang pada abang. Dia nak abang ni balik pada dia. Sebab tu dia bagi abang sakit. Bukan makna Allah jahat, bang. Bila abang sakit, abang tengok tangan. Kenapa tangan? Tak tahu Ustaz, tangan saya. Tak tahu lah Ustaz. Jangan cakap tak tahu. Tapi tangan ni yang sedekah Ustaz, kenapa sakit? Tangan ni yang sapu muka bila sembahyang, kenapa sakit? Tangan ni yang hulurkan tangan, kenapa ada tangan ni sakit? Loh, abang lupa ke tangan ni yang tampar isteri hari tu? Berapa ramai lupa dan buat-buat lupa. Dia penamparnya isteri. Begini 2 minggu begini isteri dia. Kenapa kat anak abang bila tampar begini? Kena berbetul ingat balik. Pergi jumpa Cina mana tu. Dah kena peluk pula dengan Cina tu pula. Sudah tuan-tuan. Gini dia buat. Abang ada minta maaf tak pada anak abang umur 3 tahun menangis. Abang jentik dia, abang tampar dia. 3 tahun. 2 tahun dia tak boleh cakap lagi lancar. Baru 6 bulan menangis. Yelah. Dia fikir lah. 6 bulan bang. Dah fikir lah Ustaz. Saya balik kerja. Saya kerja Kelang Ustaz. Tak tidur Ustaz. Saya dah balik rumah nak tidur. Dia menangis pukul 2 pagi. Kalau dia betul-betul fikir Ustaz. Abang dia 6 bulan bang. Dia fikir apa bang? Abang tampar dia. Abang ada tak minta maaf pada Allah? Abang ambil budak tu umur 6 bulan, abang pergi tunjuk dekat jam. Kau nampak pukul berapa? Menang budak tu lagi kuat menangis dia tuan. Allah dia bagi peluang untuk kita bertaubat ni tuan-tuan. Macam-macam bentuk. Jom kita jadi orang baik. Supaya kita ni faham la ilaha illallah. Jangan jadi macam Qarun. Bila Nabi Musa kata bayar zakat, bila Nabi Musa kata sedekah, Qarun kata no way. Saya punya harta ni, Qarun kata, kerana kebijaksanaan saya. Tak ada kena mengena dengan Tuhan kamu Musa. Saya pandai cari duit, sebab tu saya kaya. Akhirnya jadi apa pada Qarun? Jadi tuan-tuan, kita di sini Allah Ta'ala bagi kita duit. Allah Ta'ala bagi kita rezeki. Allah Ta'ala bagi kita pencen. Berapa banyak kita ambil duit tu bayar zakat. Ini tidak. Pergi pejabat zakat, minta pejabat zakat kira. Makcik tak payah bayar zakat. Tak kena zakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni nampak tak adik-adik tahfiz ni? Saya semalam nak baca hadis panjang jugalah dekat masjid Kampung Alai, tapi masa tak sempat. Masa tu dah pukul 12. Nak habis ceramah. Pukul 12 nak habis ceramah. Tak sempat nak baca. Ceramah start pukul 7.30. Astagfirullahalazim. Eloklah YB tak bawa ada ustaz ni. Panjang pula ceramah ni. Ada dalam hadis yang saya nak baca pada dia orang tu. Satu hadis menceritakan bagaimana kita nak dapat kebaikan. Pertama disebut, hormati orang yang dah beruban kepala dia. Hormat, ada hadis dia. Berapa ramai kita ni tuan-tuan yang tak hormat orang yang lebih tua daripada kita. Ajak tumbuk lah. Kalau bawa ni jom. Ajak Tok Wan bergaduh kat depan tu. Apa? Padan dengan Tok Wan tu pun. Ajak budak-budak tunggu. Kalau berani jom. Tangan pun ketak. Hormat orang yang lebih tua daripada kita.
Adik-adik yang datang malam ni ramai-ramai. Jangan tunjuk buah haja dengan Tok Wan, dengan Pak Cik, dengan Mak Cik. Hormat. Sebab Nabi sebut kebaikan ada tu. Dan abang-abang yang mana dah beruban, jangan duk cabut uban. Akak leha weh. Upah cucu. Cabut upahnya uban. Sekupang 10 sen satu ubat. Lebih zalim lagi, ibu inai pula hitam. Semalam putih kerana hitam. Tak mau bang. Kalau kita dah layak beruban, jangan duk beruban. Yang kedua, menyantuni orang yang hafiz Quran. Ada dalam hadis tuan-tuan. Dia nak dapat keberkatan. Ni tempat kita ni di Malaysia ni, di Melaka khususnya, sepak anak-anak yang hafiz Quran. Kenapa yang saya cakap macam itu? Sebab salah satu yang akan datang kepada kita sebagai pemberi syafaat ialah bila kita berdamping dengan Quran. Ada orang tanya, Ustaz dah ceramah 33 tahun. Semalam saya sebut macam tu. Ustaz, saya dah ceramah 33 tahun, dah tua dah. Tak larat dah saya. Ada orang hentam saya dalam komen. Alah, baru 33 tahun, orang lain ceramah lagi lama tak bising pun. Bukan makna bila saya ceramah berpuluh-puluh tahun saya bangga. Saya nak cerita, saya ni dah tua, dah lama dah. Tapi saya suka berceramah, tak jemu-jemu. Jenis bahala tu, jenis hentam tu kan. Orang cerita lain, dia cerita lain. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada orang cakap, Ustaz cuba kira Ustaz. Buat apa saya kira? Ialah Ustaz ceramah banyak ini, Ustaz buat sekolah, Ustaz jaga orang tua, Ustaz ceramah TV lah, YouTube lah, TikTok lah, semua mesti banyak pahala. Doa. Mana ada saya pahala? Saya tak ada pahala. Pasal apa Ustaz kata saya Ustaz tak ada pahala? Sebab saya ni budak tahfiz. Saya ni lulusan tahfiz Quran. Bapa saya mati waktu saya 8 bulan. Kemudian bila saya membesar, mak saya besarkan saya sebagai anak yatim. Bila masuk sekolah, bukannya ada duit, dapat bantuan. Dapatlah bantuan bagi makan subsidi, susah. Bila saya belajar tahfiz, saya dapat duit zakat. Saya telefon mak saya, public mak, tak payah bagi duit. Dapat zakat mak sebulan 200.5. Alhamdulillah. 100.5 makan, 100 duit pukit. Saya pun hafal Quran, tak payah fikir duit dah. Pasal duit makan dah tu. Alhamdulillah dengan dapat duit zakat tu tuan-tuan, besar sangat bagi saya. Syukur pada Allah. Tahun 90, tahun 91. Masya Allah. Tahun 93. 3 tahun saya hafal Quran, dapat bantuan zakat. Daripada situlah saya belajar, dapat diploma. Lepas tu saya kahwin, saya sambung lagi belajar. Tuan-tuan, yang saya boleh belajar tu sebab saya ada duit zakat. Maka saya tumpu pada pelajaran. Maknanya apa? Maknanya yang saya duk mengajar orang ramai-ramai ni, adakah pahala dapat pada saya sahaja? Tak. Dapat pahala pada orang yang sedekah, pada orang yang bayar zakat. Dengan sebab awak bayar zakat, dengan sebab awak sedekah, dapat pada budak-budak ni. Budak-budak ni pula sebarkan ilmu yang mereka belajar, pahalanya dapat pada makcik, dapat pada pakcik. Itulah nama dia ilmu yang dimanfaatkan. Yang ni yang nak bantu kita. Jadi yang pertama sekali yang nak bantu kita di hari kiamat dengan syafaat itu apa? La ilaha illallah. Orang yang ikhlas daripada hati dia mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dan yang kedua, mengaku dengan jiwa dia, dengan diri dia. Betul-betul tuan-tuan. Sebab hari ini berapa ramai yang mengaku la ilaha illallah tapi bukan daripada hati. Bukan. Dia mengaku daripada hati. Ada yang kata, Ustaz, kita sekarang ni miskin. Kita tak kaya sebab apa Ustaz? Sebab banyak sangat benda haram.
Itu haram, ini haram, itu haram. Ustaz cuba tengok orang yang kaya. Mana ada haram? Judi halal, arak halal, semua halal. Sebab tu dia orang kaya. Kita sekarang ni semua jadi miskin. Sebab apa? Itu haram, itu haram, itu haram. Bila nak kayanya? Saya kata ngucap balik. Hang hidup dalam dunia lah. Sehari dua hang mati lah. Kita kena terima perintah Allah. Ni tak susah. Mai jumpa saya ustaz. Ya. Saya nak tanya ustaz masalah bersunat. Ya. Wajib ke sunat? Wajib. Tapi kenapa dia sunat? Menung tuan-tuan. Ni mana pula datang makcik ni? Kata wajib tapi sunat. Bersunat tu bahasa kita. Bahasa Arabnya berkhitan. Wajib dalam mazhab kita. Okey. Perempuan pun wajib juga. Tapi taklah dia bersunat macam orang lelaki-lelaki bersunat. Khulfah dia sikit je. Sikit saja. Bukan macam lelaki-lelaki tu. Yang suruh sunat tu siapa? Allah Ta'ala. Ada tak ayat dalam Quran suruh sunat? Sudah. Suruh puasa ada, suruh zakat ada, suruh haji ada, suruh semayang ada, suruh tutup aurat ada, suruh sunat tak ada? Ada. Abang tak jumpa. Adik-adik hafiz Quran. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu. Sama? Tu kata jangan datang. Nisai pun datang. Bi kalimatin fa'atammahun. Abang yang tak jumpa. Wa izibtala Ibrahim. Dan diuji Nabi Ibrahim itu dengan beberapa kalimat, beberapa perintah. Dan Nabi Ibrahim itu menyempurnakan perintah Allah. Apa dia? Sembelih anak. Nabi Ibrahim buat. Pindah, duduk di Mekah. Nabi Ibrahim buat. Nabi Ibrahim buat, tuan-tuan. Antaranya lagi apa dia? Bersunat Ibrahim. Nabi Ibrahim buat. Mula-mula bersunat ialah Nabi Ibrahim turun perintah pada dia bersunat. Umur dia lebih kurang 80 tahun. Hai, sama tua ngaji din 80 tahun. Dia buat bermula daripada Nabi Ibrahim turun sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai tuan-tuan tak setuju sekarang ni anak perempuan dia disunatkan. Tadi hang mengaku Allah Tuhan. Pasal apa hang tak mau ikut? Dia kata, ustaz, kalau saya tak nak sunat anak perempuan saya, ustaz nak kata apa? Kau suka kamu pun salah, bukannya anak aku. Oh, degilnya tuan-tuan. Suruh tutup pun tak mau. Dah tutup, buka balik. Tutuplah aurat. Wajib tutup aurat. You punya kubur lain, I punya kubur lain, okay? Husband I pun tak cakap apa. You siapa? Wow. You siapa? Husband I pun diam. Husband dia bisu. Husband I pun diam. Memanglah husband you diam, tapi Allah suruh dalam Quran. Tak, no. Dia bukan letak pada tudung, right? Letak pada hati, okay? Wow. Tiba-tiba nak dapat syafaat di hari kiamat macam mana? Dengan perintah Allah membantah. Tuan-tuan, kita belum lagi diuji. Teruk betul lah dia orang tu. Teruk betul lah dia orang tu. Satu hari kita sakit kepala. Aduh, sakitnya kepala. Makan Panadol 2 papan. Tak lega-lega. Patut tak lega. Over 2 papan belum. Mak, bawa lah abang ke klinik. Pergi klinik 27 hari. Pakcik makan ini seminggu. Saya bagi seminggu. Kalau kata masih lagi sakit kepala, kita refer pakcik ke hospital pakar. Betul. Datang seminggu, sakit lagi doktor. Saya buat surat sikit lah. Ngomong, berhentak. Hantar dekat doktor pakar. Sudah berapa lama sakit kepala? Sudah 2 bulan dah. Macam belah kanan atau kiri atau depan atau belakang, mana paling bersakit? Sekejap saya tengok.
Yalah, banyak kuat lah sakit kepala ini. Masuk dalam MRI. Kepala saja, badan dulu. Doktor pun tengok, you tak ada sakit lah. Kepala you okey lah. You ada stres ke apa? Tak ada stres apa. Saya isteri sihat, saya sihat, tak ada stres apa. Apa salah? Tapi kita hantar Kuala Lumpur lah. Sungai Buloh lah. Pergi Sungai Buloh lah. Pergi Sungai Buloh pula. Cek macam-macam tuan. X-ray lah, scan lah, MRI lah. Ketuk kepala. Halo? Ketuk semua buat. Makan ubat macam-macam. Masih lagi sakit kepala. Aduh. Tak lega-lega. Jumpa Ustaz Kazim main ceramah di masjid. Ustaz tolong doa sakit kepala. Ustaz Kazim pun doa. Puh kiri, puh kanan, taik babi besar lengan. Menjampi Ustaz Kazim ni. Makan 2-3 tung, tak lega-lega. Akhirnya jiran sebelah datang. Macam mana Haji? Tak tahulah. Doktor dah habis doktor dah. Baru ni Ustaz Kazim datang. Zam-zam lah kazam ni. Mana lega. Macam ni lah Haji. Kita hospital juga. Ustaz Kazim pun Ustaz Kazim juga. Tapi yelah kan, kita pun kena usaha cara lain juga. Nampak kan? Ujian sampai dah. Cara macam mana tu Mat? Ada kampung seberang tu, dia pandai tengok. Tapi dia nak benda lah. Benda apa aku dah tanya dia semalam, dia nak kain kapan mayat bapak kamu lah. Kemudian dia nak tanah kubur. Lega ke Mat? Lega. Ramai orang lega. Ini kadang-kadang orang busuk hati. Orang dengki Tuan Haji kan orang kaya, meniaga banyak, orang dengki lah. Kalau Tuan Haji nak, saya bawakan malam besok. Pergi Tuan. Duduk belakang yang kepiah putih. Ada bawa kain kapannya? Ada. Dia menjawabnya, ada yang tak nampak. Tanah kubur ada bawa tanah kubur. Dia ambil tuan-tuan gelas tu, dia ambil gelas, pupuk air, dia rendam kain kapan mayat ayah dia. Ini cerita betul tuan. Minum. Habis minum 2-3 hari baru datang jumpa saya, Ustaz, apa hukum minum air kain kapan? Siapa minum? Saya minum. Kain kapan siapa? Arwah bapak saya. Bomo minta saya gali kubur, ambil kain kapan dia dalam 4 jari. Luas ada ni. Ada? Bagi dekat dia, dia rendam-rendam, saya minum. Kenapa minum? Sebab nak buang saka. Itu nak tanya Ustaz tu. Apa hukum? Tak payah tanya lah abang. Abang dah telan dah benda tu, baru nak tanya saya. Kenapa masa abang nak korek kubur tu tak tanya dah? Ya Allah. Berdosanya abang mengaibkan mayat arwah ayah abang sendiri. Aduh, kesian tuan-tuan. Itu satu kes. Saya semayang maghrib, nak ceramah, saya semayang sunat. Habis semayang sunat, tu imam datang. Dia duduk sebelah saya. Ustaz pandai ngubat tak? Ngubat apa? Lelah, asma. Saya tak pandai tu imam. Oh, ingat Ustaz pandai. Nak minta tolong lah. Tak pandai. Tak apa Ustaz. Yang kedua, Ustaz apa hukum makan anak tikus? Saya tengok dia. Tuan imam makan ke? Kenapa makan? Ubat lelah. Dia pergi kedai sinsi benda tu, suruh telan. Berapa ekor? 2. Yang merah tu. Anak tikus yang merah tu kat Som. Macam mana? Abang telan. Ambil gulung dengan roti gardenia, telan. Allah, tuan-tuan. Saya bila makan kuih buah Melaka tu, saya terbayang tuan-tuan. Saya bila main Melaka ni teringat kuih Melaka, buah Melaka. Makan mercik gula. Bayangkan tuan-tuan, dia telan tikus. Mercik apa tuan-tuan? Astagfirullahalazim. Hang percaya tak pada Allah?
Kalau percaya hang tak buat benda merapu macam itu, macam mana nak dapat syafaat? Jadi nombor satu, balik pada Allah. Faham betul-betul tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan buat benda merapu dalam kehidupan kita. Yang mana benda haram, tolak jauh-jauh. Kita ambil yang halal-halal saja. Dan yang terakhir, bagaimana nak dapat syafaat daripada Allah? Syafaat daripada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita faham apa makna syafaat, syafaat maknanya keampunan daripada Allah. Allah ampunkan kita, Allah bagi syafaat masuk syurga. Ini maksud syafaat. Ni hak datang malam ni yang paling banyak dosa siapa? Saya paling banyak dosa. Dosa tak tengok anak, dosa tak tengok isteri. Tiap-tiap malam saya berjalan. Mana ada tentang tanggungjawab saya, tak ada. Kalau isteri tak ampunkan saya, jenuh saya. Akak-akak untung suami ada. Datang ceramah, naik dengan suami, balik sehari singgah makan tom yum dengan suami. Semalam dah tom yum western dengan suami. Untung Kak Leha, ada suami. Saat lagi tengok bola dengan suami. Besok sembahyang subuh dengan suami. Untung abang-abang, saya tak ada benda tu. Anak saya baru ni dapat anugerah apa pun saya tak pergi. Anak saya nak konvo bulan 11 ni, ayah. Jangan lupa tau konvo. Allah, ayah tak sabar. 2-3 tahun lepas anak saya bertunang di Sarawak. Anak bertunang, pak duduk Sarawak. Punya teruknya saya ni, tuan-tuan lagi mulia pada saya. Saya ni tak boleh jadi contoh bapa yang baik, sibuk terlampau. Sebab tu Kak Som, hargailah suami Kak Som ni. Untung Kak Som ada dengan dia. Layan elok-elok. Abang Bidin, layan isteri elok-elok. Bawa lah. Jangan duduk sombong sangat. Maka kata Allah, bagaimana kita nak dapat syafaat? Tadi saya kata dah, syafaat itu menggenapkan benda yang tak cukup. Benda sikit lagi tak cukup. Apa nak bagi cukup supaya aku masuk syurga? Syafaat. Yang tu yang kita nak. Allah hapuskan dosa-dosa kita yang lepas-lepas. Allah padam. Macam mana Allah nak padam dosa kita? Allah buka rahsianya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu serius cinta pada Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, yakni mengikuti Rasulullah. Siapa-siapa yang ikut Rasulullah, Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah sayang kepada dia. Allah kata Allah cinta kepada mereka dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Maknanya tuan-tuan, cara yang kedua nak dapat syafaat daripada Allah ialah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hak kita buat malam ni. Saya tadi bila sampai Abang Haji kata pasal kita buat selawat dulu. Saya terus berdiri, tak duduk dah. Sekali duduk nak kena bangun pula. Diri terus. Kemudian Abang Haji kita kata, diminta pada semua jemaah berdiri kita nak buat ucapan selawat ke atas Nabi. Rupa-rupanya ada orang tak setuju bila berdiri waktu selawat. Kenapa berdiri ni? Kenapa? Apa berdiri ni? Dimarah tuan-tuan. Suara halus je. Berdiri. Apa kau ingat Nabi Muhammad datang ke? Bila Nabi Muhammad datang? Jangan kita faham bila kita selawat tadi, Nabi datang. Mana? Tak tahulah, tapi ada lah. Jangan faham macam itu. Habis tu kenapa ustaz berdiri? Adab. Kalau saya tak nak berdiri, silakan. Tak berdosa. Kalau saya berdiri, silakan. Tak ada apa-apa. Jangan pula mesti berdiri. Terpulang nak berdiri, tak nak berdiri, sudah. Tambah-tambah kita gaul.
Memang tak berdiri dah. Allah, tapi kalau kita gaut, masih lagi nak berdiri juga. Kenapa Abang Haji berdiri? Saya nak hormat pada selawat Nabi. Sebagai tanda cinta pada Nabi. Apa masalah? Orang yang tak ada gaut, tak apalah, senang bangun. Ni ada gaut, dia tahu lah. Dah tahu ada gaut, makan juga ketam. Ketam asam pedas, udang asam pedas, dia balun juga. Saya gaut ni, begini makannya. Memanglah. Itu yang saya kata dulu. Saya sembahyang sebelah orang gaut. Waktu berdiri, elok sembahyang. Waktu dia nak sujud, saya sembahyang sebelah dia. Bila dia nak sujud, Allah, aduh, saya ni rasa nak tengok aja. Apa memang dia boleh sebut, aduh, oh, salah ni pakcik ni. Bila dia duduk antara dua sujud, Allah, aduh, tak khusyuk langsung dah. Bila nak sujud, aduh, ya Allah, aku siku orang tu ni kan. Yang saya tak boleh lupa waktu tahiyat akhir, aduh. Habis salam saya tanya dia, bang, apa salah bang? Gaul. Dia selak ke pelekat dia, Allah, berbiji-biji kaki. Gaul. Tu yang panjang sangat, aduh tu kenapa? Saya duduk tahiyat akhir, orang sebelah duduk atas kaki saya. Aduh, walak lah. La ilaha illallah. Siksa tuan-tuan weh. Tapi gaut-gaut dia pun dia bangun waktu selawat sebagai tanda hormat. Oh, salah. Cuba tuan-tuan tengok ulama-ulama hadis. Bila nak baca hadis Nabi, ambil wuduk. Bukan wajib ambil wuduk, tapi pasal hormat, nak baca hadis, ambil air sembahyang. Ada ulama hadis, bila orang datang dia sakit, ziarah nak tanya hadis, dia bangun, dia pakai jubah cantik-cantik, pakai minyak wangi cantik-cantik, sebab dia nak baca hadis. Takkan kita hari ni bila nak selawat diri pun salah. La ilaha illallah. Sebagai tanda sayang. Jadi tuan-tuan, dua ni. Bagaimana nak dapat syafaat di hari kiamat? Pertama, jom kita faham betul-betul la ilaha illallah. Yang kedua, jom kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dan keampunan akan sampai kepada kita. Terima kasih kepada Yang Amat Datuk YB kita, terima kasih kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya dah ceramah tuan-tuan 1 jam setengah. Terasa ada Kak Sum 1 jam setengah? Tak, memanglah bukan Kak Sum cakap. Yang terasa saya tuan-tuan. Jadi cukuplah sekadar itu. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.